Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain binti Mat Rasul dan nombor matrik 1191459. Dan saya akan menerangkan tentang pengenalan bagi krisis gejala buli dan tingkah laku moral dalam kalangan masyarakat pasca moden. Iaitu yang pertama, definisi buli. Definisi buli ialah penyalahgunaan kuasa sama ada secara fizikal atau mental terhadap mangsa yang lemah, sama ada dalam bentuk perkumpulan ataupun individu, dan boleh memberi kesan yang buruk terhadap mangsa seperti membunuh diri. Dan yang kedua adalah jenis-jenis buli yang pelbagai. Itu yang pertama, saya melihat di portal My Health KKM yang mengatakan bahawa yang pertama adalah jenis buli fizikal, iaitu menendang, menumbuk dan menampar seseorang. Kemudian yang kedua adalah buli secara lisan, iaitu dengan menggunakan kata-kata kesat mengutuk seseorang mangsa. Dan yang ketiga adalah buli dalam perhubungan, di mana seseorang pembuli ini berniat untuk mensisihkan seseorang. Dan yang keempat adalah buli cyber, merupakan jenayah cyber yang sama ada orang itu kita kenal ataupun orang itu kita tidak kenal, tapi melakukan penyamaran identiti dan anggota terhadap kita. Itu boleh dikatakan sebagai buli cyber. Kemudian yang keempat, gejala buli di kawasan bandar dan luar bandar, di mana terdapat satu analisis kajian tentang gejala buli yang berlaku di dalam luar bandar juga, iaitu di Felda di kawasan utara. Kemudian ianya tidak mengira tempat dan umur, dan ibu bapa yang seharusnya mengawal menjadi tulang belakang anak. Kemudian yang keempat, kajian literatur di mana melakukan analisis terhadap kajian buli, iaitu seperti saya katakan tadi, dan juga dalam kalangan masyarakat pelajar SMKA di Sarawak. Dan juga yang kelima adalah metodologi kajian yang melakukan kajian yang memberi korang soal selidik kepada mahasiswa USIM sendiri. Dan juga kajian kepustakaan dari kajian yang terdahulu yang dilakukan oleh orang terdahulu. Objektif kajian krisis gejala buli dan tingkah laku moral dalam masyarakat pasca moden ini dilakukan bagi mencapai 3 matlamat utama, iaitu untuk mengenal pasti bagaimana pemahaman dan persepsi pandangan masyarakat terhadap isu-isu buli di kalangan kanak-kanak, remaja dan dewasa. Selain itu, kajian ini adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis buli yang berlaku di kalangan kanak-kanak, remaja dan dewasa di Malaysia. Dan akhir sekali, untuk mengetahui langkah-langkah mengatasi masalah buli dan dibuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyita binti Muhammad Zaim, nombor matrik 1191480. Saya akan menerangkan tentang skop kajian bagi krisis gejala buli dan tingkah laku dalam masyarakat pasca moden. Baik, skop kajian. Skop kajian ini tertumpu dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi USIM dalam mendapatkan pandangan mengenai gejala buli. Gejala buli semakin berleluasa dalam kalangan pelajar, iaitu kalangan kanak-kanak, remaja dan juga dewasa. Kajian ini dijalankan selama 2 minggu untuk mendapatkan responden daripada para mahasiswa dan mahasiswi USIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atila binti Kamis, 1191469. Faktor gejala buli dalam kalangan pelajar. Yang pertama, pembuli mempunyai ciri-ciri seperti berani dan dari segi fizikal pula seperti bertubuh besar dan tegap. Yang kedua, pelajar membuli kerana berasa dirinya tidak selamat jika tidak berbuat sesuatu yang boleh melindungi dirinya daripada perkara yang tidak diingini. Yang ketiga, pembuli ingin mendapatkan perhatian daripada guru, ibu bapa dan rakan-rakan mereka. Hal ini kerana mereka kekurangan kasih sayang dari orang sekeliling. Kesan gejala buli. Yang pertama, mangsa akan takut untuk hadir ke kelas dan menyumbang kepada masalah ponten sekolah. Yang kedua, mangsa akan menderita dari aspek sosial dan akademik, seperti ingin lari dari rumah dan pencapaian akademik yang merosot dan kurang memberangsangkan. Yang ketiga, dari segi fizikal pula, mangsa yang dibuli sering mengalami kebimbangan selain daripada kesan fizikal seperti lebam di anggota badan. Kebimbangan yang berterusan akan menghasilkan pelbagai penyakit. Langkah-langkah menangani gejala buli. Yang pertama, ibu bapa haruslah memupuk anak-anak mereka agar sentiasa sudi meluahkan isi hati dan masalah yang dihadapi mereka bagi mengatasinya bersama-sama. Yang kedua, ibu bapa haruslah menampilkan teladan yang baik supaya anak-anak mereka dapat mencontohi kelakuan ibu bapa.
Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusafiza binti Rozaini 119143. Kali ini saya akan menerangkan bahawa faktor kemiskinan boleh juga menyebabkan masalah gejala buli ini berlaku dalam kalangan masyarakat pasca moden. Seperti yang kita tahu, majoriti pesalah iaitu pembuli atau mangsa dalam kegiatan gejala buli mempunyai latar belakang yang agak menyedihkan, iaitu masalah kemiskinan. Masalah yang timbul dalam keluarga berlatar belakangkan kemiskinan akan menyebabkan tekanan, dan cara untuk melepaskan tekanan itu adalah dengan melakukan kegiatan buli tersebut. Selain daripada faktor kemiskinan, kekurangan kemudahan dalam rumah juga akan menyebabkan seseorang mempunyai masalah disiplin pada masa akan datang. Bab kata Hussein Mahmud, beliau mendapati bahawa masalah besar yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah berpunca daripada kemiskinan dan juga masalah keluarga. Untuk menangani masalah tersebut, sudah semestinya kita perlu berkeyakinan diri. Hal ini disebabkan kerana pembuli suka membuli mereka yang lemah dan tidak melawan. Selain itu, bina kekuatan diri seperti mempelajari ilmu silat, taekwondo dan lain-lain. Hal ini boleh menyebabkan pembuli tidak berani untuk membuli kita. Dan akhir sekali adalah percaya pada diri sendiri. Kerana apa yang berlaku ini, tiada siapa yang patut dibuli dan tiada siapa yang patut jadi pembuli. Dan jika kita dibuli, anggaplah apa yang diucapkan oleh pembuli sebagai gurauan tidak matang supaya ia tidak mengganggu perasaan kita sendiri. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyidah binti Imam Zaim. Nombor matrik 11914880. Saya akan menerangkan punca berlakunya gejala buli dan tingkah laku moral dalam masyarakat pasca moden bagi golongan kanak-kanak dari skop pendidikan. Bagi skop pendidikan, punca berlakunya gejala buli ialah berpunca dari pihak sekolah dan juga pendidik. Bagi pihak sekolah terlalu menekankan aspek akademik berbanding pendidikan sosial. Oleh itu, lahirlah pelajar yang tidak seimbang iaitu dari sudut akhlak. Apabila pihak sekolah terlalu menekankan tentang akademik, maka ini telah memberikan kefahaman kepada pelajar iaitu dari golongan kanak-kanak bahawa mereka hanya perlu mencapai kecemerlangan yang tinggi bagi aspek akademik sahaja, namun tidak dari aspek akhlak. Seterusnya, golongan pendidik iaitu sikap guru yang gemar memuji golongan tertentu dalam kalangan pelajar, khususnya yang mempunyai kepenjaraan yang tinggi. Hal ini telah menyebabkan pelajar berasa terpinggir, kemudian membuli untuk menunjukkan kebolehan diri mereka. Perkara ini sering dianggap remeh oleh golongan pendidik, kerana golongan pendidik beranggapan bahawa dengan memuji pelajar yang mempunyai kepenjaraan yang tinggi ini akan melahirkan semangat bagi pelajar lain. Namun ia bertentangan bagi pelajar tersebut kerana mereka merasa diri mereka terpinggir, kemudian melakukan sesuatu yang lain seperti membuli untuk menunjukkan kebolehan diri mereka. Baik. Seterusnya, cara mengatasi masalah tersebut ialah pihak sekolah perlulah menyediakan premis untuk para pelajar mendalami hal-hal sosial bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Selain itu, pihak sekolah juga perlulah memperbanyakkan program-program kerohanian dan juga pemantapan akhlak. Selain itu, bagi pendidik iaitu guru-guru perlulah memberikan sepenuh tumpuan kepada anak didik. Guru-guru juga perlulah bersifat adil dan guru-guru juga hendaklah memberikan sokongan dan kasih sayang yang lebih kepada para pelajar agar mereka berasa seronok untuk menerima ilmu apabila berada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azharatul Azman, nombor matrik 119216, akan meneruskan perbincangan tentang punca-punca remaja membuli. Jadi, antara punca remaja membuli adalah pengaruh rakan sebaya. Sebagaimana yang kita tahu, ketika kita mencecah umur remaja, kita mudah terpengaruh dengan persekitaran yang kita lalui maupun dengan sesiapa sahaja yang kita berkawan. Jadi, kebiasaannya pelajar yang membuli ini berkawan dengan pelajar yang bermasalah dan mereka merupakan individu yang cepat terpengaruh. Disebabkan itu, mereka menyertai kawan-kawan mereka untuk membuli kerana mereka ingin menyelamatkan diri mereka sendiri. Hal ini demikian kerana sekiranya mereka tidak menyertai kawan-kawan mereka membuli, maka merekalah yang akan menjadi mangsa buli tersebut. Selain itu,
Kegiatan membuli ini biasanya dilakukan secara berkumpulan dan mereka juga membuli golongan yang lebih muda dan kelompok golongan yang lebih kecil. Hal ini demikian kerana mereka melakukan perkara ini dalam secara berkumpulan dan mereka juga mempunyai usia yang lebih tua daripada pelajar yang dibuli tersebut. Jadi, saya mencadangkan pihak sekolah supaya mengambil langkah ini bagi mengatasi masalah buli tersebut. Jadi, pihak sekolah pertama sekalinya hendaklah mendapatkan maklumat kes buli di sekolah masing-masing supaya mereka mengetahui keadaan dan keberadaan kejadian buli tersebut. Selain itu, pihak sekolah hendaklah menyediakan maklumat yang lengkap berkaitan kegiatan membuli seperti konsep membuli, ciri-ciri dibuli dan talian yang boleh mereka hubungi sekiranya mereka dibuli. Yang paling penting adalah pihak sekolah hendaklah menyediakan hukuman yang setimpal dan wajar, seperti bimbingan dari kaunseling, dan seharusnya pihak sekolah hendaklah memaklumkan perkara tersebut kepada ibu bapa mereka supaya mereka menyedari kelakuan yang telah dilakukan oleh anak-anak mereka di sekolah supaya mereka juga dapat membantu untuk mengurangkan gejala buli terus daripada meluas dan merebak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfa Soleha binti Rosmadi. Faktor yang seterusnya ialah kurang didikan agama. Ibu bapa terlalu sibuk dengan kerja masing-masing sehingga tiada masa untuk memberikan didikan rohani kepada anak-anak. Hal ini akan menyebabkan anak-anak merasa bebas untuk melakukan sebarang aktiviti yang disukai kerana tiada pemantauan daripada ibu bapa. Selain itu, ibu bapa juga beranggapan bahawa didikan agama kurang penting berbanding pendidikan akademik yang dianggap sebagai tiket kejayaan pada masa hadapan. Sebagai contoh, kebanyakan ibu bapa masa kini akan menghantar anak-anak ke pusat tuition berbanding menghantar ke kelas mengaji ataupun ke kelas agama. Seterusnya, ibu bapa tidak menerapkan nilai-nilai murni dan unsur-unsur keagamaan dalam diri anak-anak. Hal ini akan menyebabkan anak-anak akan mudah terpengaruh untuk melakukan perbuatan membuli kerana tidak ada nilai murni dan unsur-unsur keagamaan dalam diri mereka. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa cara untuk menangani masalah buli dalam kalangan remaja. Antaranya ialah, ibu bapa perlu menghantar anak-anak ke kelas agama agar mereka dapat didikan yang secukupnya. Oleh itu, anak-anak tidak akan melakukan sebarang perbuatan yang salah di sisi undang-undang maupun agama. Di samping itu, ibu bapa juga perlu meluangkan masa bersama anak-anak serta mengambil tahu perkembangan anak-anak. Hal ini demikian kerana remaja masa kini mudah terpengaruh, oleh itu ibu bapa perlu memantau segala gerak-geri anak-anak. Seterusnya, ibu bapa perlu menerapkan nilai murni dalam diri anak-anak dan mengajar anak-anak tentang agama seperti solat 5 waktu dan membaca Al-Quran. Hal ini sudah pasti dapat menghindarkan diri remaja daripada melakukan kegiatan membuli. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nurul Amiti Mat Rasul 109-1459 dan sekarang saya akan menerangkan tentang faktor media bahasa bagi gejala buli, iaitu yang pertama adalah menjadikan media sosial sebagai tempat melampiaskan nafsu, kerana terdapat segelintir daripada kita yang menyunting gambar perempuan dan juga membuat urutan terhadap perempuan tersebut supaya untuk disebarkan di laman-laman web yang tidak bermuara, seperti kes di luar negara, iaitu gadis Pakistan ini menjadi mangsa buli dan ketekan dengan membunuh diri dan juga mengambil racun akibat urutan daripada seorang lelaki dan beberapa orang yang lain. Kemudian yang kedua adalah berlaku buli cyber ini di media sosial dengan memasukkan identiti untuk mengkritik seseorang, bersifat hasad dengki dengan seseorang, mengutuk seks badan, cara berpakaian dan juga fizikal seseorang itu. Dan keyboard warrior ni selalunya kita nampak di laman-laman media sosial artis itu mengutuk seseorang itu dengan memasukkan identiti mereka sendiri. Kemudian yang ketiga adalah terpengaruh dengan aksi yang berunsur keganasan dalam filem, iaitu kurangnya pengawalan daripada ibu bapa untuk melihat apa yang anak lihat di media sosial ataupun di dalam YouTube sebagai contoh, dan
kurang memberi didikan kepada anak tersebut dan dia tidak tahu mana betul dan mana salah. Kemudian terdapat beberapa jalan penyelesaian yang boleh diambil daripada punca ini, iaitu pertama, menyekat nama web menjadi tempat sebaran gambar yang tidak mengurai, iaitu supaya kejadian yang sama tidak berlaku lagi pada masa akan datang, dan harus dilakukan segera supaya hak masa buli ini terbela dan orang lain lebih berhati-hati untuk melakukan perkara sebegini dan berasa takut. Kemudian yang kedua, mengetatkan penguasaan undang-undang terhadap pesara buli ini sendiri. Buat masa sekarang kita mempunyai akta, iaitu di Seksyen 23.1 dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 terhadap masa buli ini sendiri. Tapi kata Menteri Komunikasi dan Multimedia pada tahun 2019 bahawa akta ini tidak cukup untuk mendakwa seseorang dan mungkin boleh meletakkan satu akta di bawah kanun keseksaan supaya ia setimpal dan berat dengan kesalahan jenayah oleh pembuli cyber ini sendiri. Dan yang ketiga adalah pihak produksi filem perlu melihatkan aksi yang menunjukkan keganasan, iaitu di mana mereka perlu memandang perkara ini dengan serius, di mana mereka perlu menurunkan bilangan aksi-aksi yang berunsur keganasan, kerana kita tidak mengetahui anak-anak ini melihat sesuatu filem atau drama ini di bawah sedar ibu bapa tidak. Jadi pihak produksi sendiri yang perlu menghadkan ia, dan ibu bapa juga perlu bekerjasama dengan memberitahu pengajaran kepada anak-anak dan mendidik anak-anak itu sekaligus ketika melihat sesuatu yang tidak baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Hamizi. Saya akan menerangkan tentang faktor berlakunya buli dalam kalangan dewasa. Faktor yang pertama iaitu faktor organisasi dalam kalangan pendidik. Pembuli mensasarkan mereka yang mempunyai status yang lebih rendah. Seperti contoh, seorang guru besar ataupun pengetua mempunyai pangkat yang lebih tinggi, oleh itu mereka mensasarkan guru-guru muda atau guru-guru baru dengan membuli mereka melakukan kerja yang tidak sepatutnya. Yang kedua, ketua pembuli berkedudukan dan berkuasa ke atas mangsa. Oleh sebab pembuli ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, maka mereka dengan sesuka hati mengarah mangsa untuk membuat sesuatu kerja tanpa sebab. Yang ketiga, pembuli menunjukkan ketidakadilan, tidak mengamalkan ketulusan dalam persekitaran kerja. Seperti contoh, pembuli memberikan layanan yang tidak sepatutnya mangsa dapat. Seperti contoh, mangsa melakukan kerja dengan sangat baik tetapi pembuli memarahi mangsa tersebut. Faktor yang kedua, faktor kumpulan kerja dalam kalangan kerja kurang upaya, kelainan upaya, iaitu pekerja pekak. Yang pertama, pembuli memberikan kerja yang tidak bersesuaian dengan kebolehan mangsa. Seperti contoh, mangsa merupakan seorang yang pekak, tetapi pembuli mengarah mereka untuk pergi kursus yang melibatkan pendengaran untuk mencatat maklumat. Yang kedua, pembuli memberikan kritikan atau teguran yang berat sebelah. Seperti contoh, pembuli memarahi pekerja pekak ini di khalayak ramai dan memalukan mereka. Yang ketiga, pembuli melayan mangsa seperti orang bodoh. Seperti contoh, mangsa pekak ini mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, tetapi pembuli memberikan kerja kepada mangsa pekak ini, kerja yang tidak setaraf dengan pendidikan mereka dengan menganggap mereka ini tidak pandai ataupun bodoh. Antara cara penyelesaian berlakunya buli dalam kalangan dewasa, mangsa perlu sentiasa membuat rekod bertulis. Seperti contoh, membuat rekod tingkah laku yang sesuai tarikh, masa dan tempat yang berlaku dan siapa lagi yang hadir untuk memudahkan proses membuat aduan kepada pihak yang berkuasa. Dan yang kedua, mangsa boleh bersemuka dengan pembuli tersebut dengan menceritakan masalah yang berlaku dan memberitahu bahawa mangsa berasa kurang selesa dengan apa yang pembuli lakukan terhadapnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah binti Razali. 119175 akan membentangkan faktor buli di kalangan dewasa dari segi personaliti dan sosial.
Dari segi faktor personaliti atau peribadi yang pertama, pembuli berasal dari mangsa yang pernah mengalami perlakuan ganas atau deraan. Belajar membuli melalui pengalaman mereka jadi sasaran buli, berasa dalam bahaya lalu bertindak menyerang sebelum serang, menjadikan daripada bekas mangsa kepada pemangsa buli. Yang kedua, daripada faktor personaliti atau peribadi ni, pembuli biasanya terdiri daripada fizikal yang kuat. Mereka ni lebih besar, lebih kuat daripada orang yang mereka nak buli itu selalunya. Pembuli biasanya mempunyai self-esteem yang tinggi serta tidak stabil. Ini termasuk dengan perfectionism, sifat sombong dan narcissism, iaitu mengagumi diri sendiri. Mereka akan menjadi agresif apabila mendengar pandangan remeh terhadap diri mereka. Okey, tadi kita sudah lihat faktor personality ataupun peribadi yang menyebabkan seseorang itu membuli. Sekarang kita lihat pula faktor sosial atau persekitaran yang menyebabkan buli itu terjadi. Okay, untuk faktor sosial atau persekitaran, yang pertama adalah persekitaran tempat kerja yang negatif. Maksudnya dekat sini, kalau buat kesalahan ke apa-apa ke, tiada tindakan yang diambil. Jadinya semua orang rasa biasa. Kalau buli orang pun tak ada apa-apa denda yang dikenakan. Okey, yang kedua, dengan melihat tingkah laku orang lain melalui pemerhatian dan menjadikan buli itu sebagai role model. Tengok orang je rasa nak try, rasa nak tengok sekeliling semua buli je, rasa nak try buli juga. Itulah. Seterusnya, menerima serangan dari rakan sekerja atau majikan. Pembuli ni mungkin ditengking, diejek, dipulaukan. Lepas tu rasa marah, stres, ingin melepaskan geram. Jadi dia pun memotivasikan dirinya untuk menjadi pelaku, untuk melepaskan stres dan geramnya itu. Cara mengatasi buli di kalangan dewasa, workplace terutamanya. Pertama, majikan perlu menegaskan denda yang dikenakan kepada pekerja sekiranya didapati bersalah dengan membuli. Yang kedua, jika ada masalah mental, stres, berbincang dengan cara yang baik, laporkan kepada pihak yang sepatutnya. Secara ringkasnya, apa yang saya boleh simpulkan daripada isu membuli ini adalah peranan daripada semua pihak amat penting bagi mengatasi gejala buli ini daripada terus menular. Biarlah kita berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pembuli yang didakwa hendaklah diberikan bimbingan yang seharusnya supaya mereka tidak terus melakukan kesalahan yang sama. Kita juga sebagai seorang masyarakat, kita tidak seharusnya terus melihat mereka sebagai pembuli, dan kita juga hendaklah memuhasabahkan diri sendiri supaya kita tidak terjebak dengan gejala buli ini, dan kita juga terus memainkan peranan dalam mengatasi gejala buli ini, supaya kita dapat melahirkan sebuah negara yang harmoni dan juga kondusif. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.